Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulakan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan doa dululah tadi. Okey, untuk hari ini saya akan mulakan pembelajaran dengan awak dengan tajuk rumus algebra. Saya akan cuba pergi dengan cepat tajuk ni sebab ia berkaitan dengan huruf-huruf. Nanti lama-lama awak akan jadi pening kalau lama-lama sangat. Saya cuba simplekan tajuk ni. Saya cuba rumuskan supaya awak dapat tangkap dengan cepat. Kalau saya cakap cepat-cepat, awak boleh rewind balik. Back balik. Apa yang saya cakap sampai awak faham. Okey, so tajuk hari ini kita akan belajar rumus algebra. Sebelum kita masuk kepada rumus algebra, kita kena kenal dulu ataupun kita kena ingat balik apa benda sebutan algebra dan apakah ungkapan algebra. Seperti yang awak tahu, algebra ni dia berkaitan dengan huruf, pemboleh ubah. Biasa kalau dalam buku pemboleh ubah lah. Tapi nak lagi senang ingat, ia berkaitan dengan huruf. Baiklah, untuk yang pertama, sebutan algebra. Apa benda sebutan algebra ni? Sebutan algebra contohnya 2A, 3AB, X, 8BC, 5Y, 7XY. Itu adalah sebutan algebra. Itu yang basic yang awak kena tahu. Seterusnya yang kedua, ungkapan algebra. Apa benda ungkapan algebra ni? Ungkapan algebra dia berasal dari sebutan algebra. Maksudnya daripada ungkapan dia asal dia dari sebutan algebra. Ungkapan algebra ni adalah gabungan dua atau lebih sebutan algebra yang menggunakan operasi tambah, tolak, darab ataupun bahagi. Macam awak tengok sebutan algebra, kita ambil contoh yang ke atas lah. 2A, 3AB, X, 8BC. Kat sini ada operasi tak? Kita tak nampak dengan nyata operasi tu. Jadi kita tukar dia dalam bentuk ungkapan algebra, kita hanya gunakan operasi sahaja. Contohnya, kita terus pergi kepada contoh untuk ungkapan algebra. Kalau atas tu 2A, 3AB, X kan? Okey, kita nak tukar dia jadi ungkapan algebra, senang je. Letak tambah, letak tolak, dah settle. Ini adalah ungkapan algebra. Okey, boleh faham perbezaan antara sebutan algebra dan ungkapan algebra. Seterusnya, rumus algebra. Kalau ungkapan algebra dari sebutan algebra, rumus algebra pula dari ungkapan algebra. Yang mana rumus algebra ialah ungkapan algebra yang ditulis dalam bentuk persamaan. Sama. Macam mana? Simbol sama. Inilah simbol sama. Macam mana tu cikgu? Saya tak faham. Okey, senang je. Kita ambil contoh yang ke atas ni. Ni. Contoh yang ini. Saya bawa turun ke bawah. Saya tukarkan dia jadi macam ni. Nak tukar dia jadi rumus algebra. X sama dengan 2A tambah 3AB. Tengok, ada tak sama dengan? Ada. Ada sama dengan terus. Ini adalah rumus algebra. Okey, faham? Okey, next. Kita tengok contoh. Diberi contoh, dia bagi contoh dekat awak, ada 3 jenis tarian. Tarian Sumazau, tarian Kuda Kepang, tarian Singa. Dan ketiga-tiga jenis tarian ini diwakili oleh 3 bangsa, iaitu bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India. Dan dalam soalan ni, saya rasa kalau bagi dekat awak, confirm lah awak boleh jawab. Kenapa? Sebab dia menggunakan, senang sangatlah ni. Okeylah, kita terus tengok pada soalan. Soalan yang pertama, bilangan penari bangsa Cina. Okey, sekarang ni kita nak tahu bilangan penari bangsa Cina. Jadi kita akan fokus kepada bangsa Cina. Jadi di mana bangsa Cina? Yes, di sini. Ini bangsa Cina. Bangsa Cina
2 orang mewakili Sumazau, 4 orang mewakili kuda kepang, 5 orang mewakili singa. Jadi jumlah penari bangsa Cina adalah 2 tambah 4 tambah 5. 2 tambah 4 tambah 5, awak akan dapat 11 orang penari bangsa Cina. Wih, senang kan? Okey, soalan yang kedua. Bilangan penari tarian kuda kepang. Sekarang kita fokus kepada kuda kepang. Mana kuda kepang? Okey, di sini kuda kepang. Kuda kepang ada berapa orang penari? 2 dari bangsa Melayu, 4 dari Cina, 2 dari India. Maksudnya 2 tambah 4 tambah 2 bersamaan 8 orang penari kuda kepang. Wah, sangat senang. Seterusnya, bilangan penari India dan Melayu. Sekarang dia nak gabungan penari dari bangsa India dan penari dari bangsa Melayu. Baiklah, kita tengok. Saya ambil kali hitam. Dari bangsa India, 3 orang menari Sumazau, 2 orang menari kuda kepang, 2 orang menari singa. Jadi kita tahu kalau India 3 tambah 2 tambah 2 bersamaan dengan 7 orang. Kalau Melayu pula berapa orang? Ini pula bangsa Melayu. 4 tambah 2 tambah 3. Penari Melayu berjumlah 9 orang. Jadi bilangan penari India dan Melayu ialah 7 tambah 9 bersamaan dengan 16 orang. Okey, pandai. Senang kan? Okey, macam mana awak boleh dapat jawapan ni dengan senang? Sebab awak faham kehendak soalan. Bila dia tanya bilangan penari bangsa Cina, awak terus tengok Cina. Bila dia tanya bilangan penari kuda kepang, awak terus tengok kuda kepang. Bila ditanya bilangan penari India dan Melayu, awak akan terus tengok, okey, Melayu, India, terus zap. Okey, dapat nampak hebatnya di situ. Sekarang ni saya nak buat awak lagi hebat. Macam mana? Saya nak tukar sikit data maklumat soalan, saya tak ubah ya. Kenapa saya tak ubah soalan? Sebab saya nak menggunakan soalan yang sama, saya nak awak faham. Walaupun kita ubah data, kita ubah data dia, awak still boleh jawab soalan ni. Okey, macam mana? Sekejap, saya cuba padam dulu sekejap. Biasa saya padam kejap je ni, lama pula hari ni. Okey, macam mana saya nak ubah data ni? Saya nak ubah bagi menarik sikit, nak bagi awak berfikir dengan lebih jauh. Okey, apa yang saya nak ubah? Saya nak ubah tadi asal dia, okey, nombor-nombor yang senang untuk awak kira. Sekarang ni pun saya nak ubah jadi senang juga. Macam mana boleh jadi senang? Bila awak faham, dia akan jadi senang. Okey, saya nak ubah kat sini, saya nak letak A, 2B, 2C, 2C, B, 3A, 2A, 5B, C. Alamak. Okey, awak tengok sekarang, dia dah tak jadi nombor dah, dia dah jadi huruf. Terus awak blank. Kan, betul tak saya cakap? Awak terus jadi blank. Jangan blank. Awak bukan andaikan, tadi awak dapat jawab tak soalan ni bila dia menggunakan nombor-nombor yang senang? Bila menggunakan nombor-nombor yang senang, awak terus dapat mengira. Tapi bila letakkan huruf, awak terus jadi blank. Jangan macam tu. Tengok, soalan kat sini masih sama. Tak ada perubahan. Jom, kita cuba jawab. Okey, ini masih benda yang sama yang tadi. Sekarang kita kira satu persatu. Bangsa Cina. Oh, sebelum tu saya terlupa. Bila dia dah ubah data awak jadi menjadi sebutan algebra macam ni, soalan dia akan terus jadi ubah sikit. Okey, ubah macam mana? Soalan dia kalau kat sini
Dia akan tulis terbitkan rumus bagi perkara rumus S D W. Apa benda pula ni? Ya Allah, hai. Maksudnya kat sini, perkara rumus ni adalah soalan. Awak tengok balik soalan. Untuk soalan pertama, dia nak bilangan penari bangsa Cina. Maksudnya perkara rumus sekarang penari bangsa Cina. Tapi kita akan wakilkan dia dengan huruf S. Ingat balik, rumus algebra tengok dia mesti ada sama dengan. Jadi maksudnya dekat sini dia akan jadi S sama dengan apa? Okey, yang kedua. Perkara rumus kita adalah penari tarian kuda kepang yang akan diwakili oleh D. Maksudnya D sama dengan apa? Perkara rumus yang ketiga adalah penari India dan Melayu yang akan diwakili oleh huruf W. So dia akan jadi W sama dengan apa? Jadi kita terus buat S sama dengan D sama dengan W sama dengan. Itu yang mula-mula. Baiklah, kita tengok bangsa Cina. Awak terus tengok bangsa Cina. Okey, ini Cina. Terus, ini adalah penari bangsa Cina. Macam mana awak buat tadi? Ingat balik yang kat sini. Ini, tambah ini, tambah ini. Betul? Maksudnya yang ini pun akan jadi sama. 2C tambah B tambah 3A. Baiklah, 2C tambah B tambah 3A sama dengan 5ABC, cikgu. Saya dah agak mesti kan ada bagi jawapan macam ni. Suka-suka hati awak je nak gabung huruf tu kan. Saya dah cakap huruf tak boleh digabungkan kalau melibatkan operasi tambah ataupun tolak. Kita tak boleh nak gabung dia. Ingat, 5 biji bola tambah 2 biji pemadam. Adakah dia akan jadi 7 podam? Takkan. Dia still akan jadi 5 biji bola, 2 biji pemadam. Awak tak boleh nak gabungkan. So sekarang ni C, B, A sama tak? Tak. Okey, jadi 2C tambah B tambah 3A sama dengan 2C tambah B 3A. Jadi ini je lah jawapan dia. Dia senang tu. Seterusnya, penari kuda kepang. Kita tengok penari kuda kepang. Okey, kita ambil colour kuning. Mana kuda kepang? Ini kuda kepang. Penari dia Melayu 2B, Cina B, India 5B. Okey, kita buat. D sama dengan saya guna colour kuning, nampak tak? 2B tambah B tambah 5B. Sekarang awak tengok huruf dia sama tak? Sama kan? B, B, B. Bila sama, kita boleh gabung. Bila sama, kita boleh gabung. Okey, sekarang ni B yang kat tengah-tengah ni, kat depan ni tak ada nombor kan? Kalau tak ada nombor, maksudnya apa? 1. Sekarang kita kira 2 tambah 1 tambah 5. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 5, 8. Jadi jawapan dia adalah 8B. D sama dengan 8B. Jadi, inilah jawapannya. Nombor 3. Penari India dan Melayu. Okey, kita fokus penari India dan Melayu. Kita tukar colour sikit. Saya nak colour coklat. Okey, sekarang kita tengok India.
2A tambah 5B tambah C. Tengok huruf, sama tak? Boleh gabung? Tak boleh. Okey, so kita stick itu je lah bangsa India. Sekarang tambahkan dengan bangsa Melayu. Tambah A, tambah 2B, tambah 2C. Bila kita gabungkan penari India dengan penari Melayu, kita tengok ada benda sama tak? Kalau sama kena gabung ya. Kalau sama kena gabung. Okey, kita tengok depan A yang ini ada 2. Depan B ada 5. Depan C ada apa? 1. Depan A ada 1. Okey. So sekarang kita tengok A. 2A tambah 1A sama dengan 3A. Tambah dengan 5B dengan 2B. 7B. 1C tambah 3C. 1C tambah 2C sama dengan 3C. Jadi W sama dengan 3A tambah 7B tambah 3C. Okey, kita boleh gabung ke 3A tambah 7B tambah 3C? Akan dapat jawapan lain ke? Adakah jawapan dia 13 ABC? Tak, jawapan dia masih 3A tambah 7B tambah 3C. Okey, jadi saya harap awak faham macam mana kita nak terbitkan perkara rumus. Untuk hari ini saya rasa setakat ini sahaja. Nanti susulannya saya akan bagi beberapa latihan kepada awak. Maksudnya yang dari buku teks. Nanti saya akan maklumkan kepada awak kemudian. Jika awak tak faham, awak boleh ulang balik video ni. Dan tengoklah sampai awak faham. Andai kata awak tak faham, awak boleh rujuk pada video-video yang terdapat dalam YouTube. Tengoklah mana-mana cikgu. Cuba cari. Banyak sangat cikgu-cikgu yang berkongsi tentang tajuk ni. Jadi untuk masa ni saya rasa sampai ini sahaja. Setakat ini sahaja saya boleh berkongsi dengan awak. Di lain hari saya akan berkongsi lagi. Saya harap awak faham dengan apa yang awak belajar pada hari ini. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.